Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Diteruskan lagi kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj bagi Nabi Sahibut Taj sallallahu alaihi wasallam oleh Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, halaman yang kelima, baris yang paling bawah sekali, dalam kurungan dan sentiasa berjalan ia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga berdapat dengan bau yang harum. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan Al-Isra' setelah berhenti di Baitul Laham, tempat kelahiran baginda Isa alaihissalam, maka Rasulullah meneruskan perjalanan dan akan berhenti di Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dalam perjalanan daripada Baitul Laham menuju ke Al-Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhidu bau yang amat harum. Mula sekali Rasulullah melihat peristiwa yang menakutkan, ancaman jin afrit terhadap umat akhir zaman. Yang kedua, Rasulullah melihat situasi keadaan yang paling menggembirakan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganjaran pahala mereka yang berjihad di jalan Allah. Gandaan pahala diberikan. Kali ini Rasulullah terhidu haruman yang amat wangi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, apa bau yang harum ini?" Maka katanya Jibril, "Inilah dia bau Masyitah, yakni perempuan yang menyisir akan anak Fir'aun." Masyitah, masyitatun adalah isim fa'il, perempuan yang menyisir rambut. Bukan unisex salon, perempuan yang menyisir rambut. Masyitah, kita kata orang gaji, khadam. Maka hebatnya anak perempuan Fir'aun, dia tidak menyisir, dia tak sikat rambut dia sendiri, dia ada tukang sikatkan rambut dia. Maka seorang perempuan yang tak disebut namanya, hanya disebut kerjanya penyisir rambut kepada anak perempuan Fir'aun. Jadi bauan wangi ini adalah bauan daripada tukang sikat rambut. Dalam bahasa Arab disebut Masyitah. Bukan nama dia Masyitah, Masyitatun isim fa'il. Tukang sikat rambut. Kalau kita namakan anak kita Masyitah, maknanya tukang sikat rambut. Dan bau anaknya, bau anak Masyitah. Dan suaminya, suami Masyitah. Antara adalah ia tiap-tiap menyisir akan dia, apabila jatuh sisir pada tangannya, pada tangan Masyitah, maka berkatalah Masyitah, iaitu, "Bismillah ta'asa Fir'aun, Bismillahi ta'asa Fir'aun." Artinya, dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Jadi Masyitah ini dalam satu peristiwa, ketika dia menyisir rambut anak perempuan Fir'aun, tiba-tiba
sikat rambut tu terlepas daripada tangan Masyitah, jatuhlah ke bumi. Apabila sikat tu terjatuh, terlepaslah kata daripada mulut Masyitah, Bismillah ta'asa Fir'aun. Artinya dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Orang Melayu kata melatah. Apabila penyisir ataupun sikat rambut tu jatuh, dia tak kata pocok jatuh. Tak disebut begitu. Tetapi kerana lidahnya sentiasa berzikrullah, apabila sikat tu jatuh, dia telatah lidahnya menyebut Bismillahi ta'asa Fir'aun, dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Maka berkata anak Fir'aun, marahlah anak Fir'aun apabila dikejinya nama bapa dia. Berkata anak perempuan Fir'aun, wahai Masyitah, adakah bagi kamu Tuhan yang lain daripada bapakku? Maka berkata Masyitah, bahkan, tetapi ingat, ia Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Masyitah mengingatkan balik kepada anak perempuan Fir'aun, Allah itu adalah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Bukannya Fir'aun. Kerana hebatnya Fir'aun ni, dia mengaku dia Tuhan tu. Dia mengaku dia Tuhan. Walhal Iblis menasihatkan dia, jangan mengaku Tuhan. Tarik balik kenyataan tu. Fir'aun tak nak menarik balik kenyataan. Walhal Fir'aun menyatakan, aku Rabbiyal A'la, aku Tuhan yang Maha Tinggi. Iblis mengatakan, la taqul hakadha, jangan sebut begitu. Aku yang mengajar engkau sihir pun, aku tidak pernah mengaku aku ini Tuhan. Dalam satu riwayat tertulis dalam satu kitab, Hayatul Hayawanul Kubra, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi, dah wafat 800 tahun yang lalu. Berlakulah pertengkaran antara Iblis dan Fir'aun. Iblis menasihati Fir'aun. Iblis tu sifu kepada Fir'aun. Iblis suruh Fir'aun tarik balik. Fir'aun tak nak tarik balik. Iblis pujuk, tak nak juga. Iblis beritahu, aku yang mengajarkan kamu 9 jenis sihir. Maka Fir'aun kata, aku lebih hebat dari kamu, wahai Iblis. Maka berlakulah pertelingkahan. Akibat daripada itu, Iblis mencabar Fir'aun. Mari kita bertanding, siapa lebih hebat sihirnya. Maka Fir'aun pun tunjukkan kepada Iblis bahawa dia juga ada kekuatan luar biasa sihir. Maka Fir'aun tunjukkan kepada Iblis, dia membina istana kaca. Istana kaca. Iblis beritahu, dah cukup dah. Dah, inilah kehebatan aku. Aku boleh bina istana kaca. Dari jauh Iblis meniup cair istana kaca. Ceritanya, Fir'aun terkejal juga, tetap mengaku dia Tuhan yang Maha Tinggi, walaupun dia telah diberi nasihat. Itu ceritanya. Fir'aun ni dia mengaku dia Tuhan tu. Adakah bagi kamu Tuhan yang lain daripada bapa aku? Maka berkata Masyitah, bahkan, tetapi ia Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Maka berkata anak perempuan Fir'aun itu,
Adakah redha engkau bahawa aku khabarkan bapa aku apa yang engkau katakan? Maka katanya Masyitah, bahkan silakan. Maka pergilah ia anak perempuan Fir'aun mengkhabarkan bapaknya Fir'aun. Maka diserunya akan dia. Maka tatkala datang ia Masyitah, maka kata Fir'aun baginya kepada Masyitah, adakah bagimu Tuhan yang lain daripada aku? Maka kata Masyitah itu, bahkan tetapi Tuhanku dan Tuhan kamu itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi wa Rabbukallah. Masyitah berterus terang kepada Fir'aun. Maka tatkala mendengar Fir'aun akan dia, kenyataan pengakuan Masyitah, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan engkau adalah Allah, sangat marahlah Fir'aun. Maka adalah bagi Masyitah itu suaminya dan dua anaknya, satu yang besar dan satu lagi yang kecil, lagi menyusu. Maka diseru pula akan suaminya dan menyuruh ia akan keduanya kembali kepada agamanya dan mengulangi ia akan keduanya. Maka enggan keduanya, suami dan anak Masyitah itu, daripada mengikut kehendak Fir'aun. Kemudian berkata Fir'aun, bahawasanya aku hendak bunuh akan kedua kamu. Jikalau tiada kedua kamu kembali kepada agama kamu. Maka berkata Masyitah, kebajikan kamu bagi kami jika engkau bunuh akan kami, bahawa engkau jadikan kami pada kubur yang satu. Maka Masyitah minta, ada permintaan Masyitah dan keluarganya. Setelah dibunuh Masyitah dan keluarganya, letakkanlah Masyitah dan keluarganya yang dibunuh itu pada kubur yang satu. Maka engkau tanam akan kami sekalian padanya. Maka berkata Fir'aun, bagimu yang kamu tuntut itu, sebab ada kebajikan kamu bagi kami. Maka kata Fir'aun, kerana Masyitah ni dah berjasa dengan Fir'aun, permintaan Masyitah akan ditunaikan. Setelah dibunuhnya Masyitah dan keluarganya, maka mayat Masyitah dan keluarganya akan diletakkan dalam kubur yang satu. Maka menyuruh Fir'aun mendatangkan dengan satu kawah tembaga. Satu kawah tembaga belanga, ataupun kita kata kuali besar. Maka dipanaskan di atas api, padahal penuh air di dalamnya. Ada riwayat menyatakan minyak, minyak masak tu. Di sini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani menyebut air. Kuali besar, kawah yang besar tu dinyalakan api, panaskan, diletakkan air sehingga mendidih air di dalamnya. Kemudian menyuruh menjatuhkan Masyitah dan suaminya dan anaknya ke dalam kawah yang menggelegak air itu. Maka dijatuhkan mula-mulanya akan suaminya. Maka dilemparkan suami Masyitah itu ke dalam kawah yang menggelegak air yang panas. Seorang demi seorang. Dan anak yang besar, yang kedua anak Masyitah yang besar. Maka tatkala hendak dijatuhkan pula anaknya yang kecil lagi menyusu itu, maka mengambil Masyitah syafaqah, yakni kasih sayang. Takkanlah tergamak
dia dan anak-anak kecilnya itu akan direbus dalam kawah yang menggelegak air. Kasih sayang akan anaknya kerana kecilnya, bahawa mencintai ia atas kembali kepada barang yang dituntut Fir'aun, ibadah yang lain daripada Allah Ta'ala. Maka hampir-hampir Masyitah itu nak tarik balik kenyataan dia dan beriman semula kepada Fir'aun. Bahawa jangan ia jatuhkan anaknya yang kecil ke dalam kawah yang menggelegak air yang panas. Maka menutur akan dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan anak kecil itu. Allah menuturkan lidah bayi yang masih menyusu itu. Maka lidah bayi itu dengan katanya, hai ibuku, jatuhkan dirimu ke dalam kawah dan jangan tertegah daripada menjatuh. Qa'i ya ummi wala tataqa'asi. Rebahkan dirimu bersamaku, wahai ummi, ke dalam kawah yang menggelegak air panas. Fa'innaki alal haq, kerana bahawasanya engkau wahai ibuku berada pada yang benar. Maka keluarga Masyitah, suaminya, anak lelaki yang besar, anak bayi yang masih kecil bersama dengan Masyitah, maknanya 4 orang terkorban, direbus air menggelegak dalam kawah. Ada riwayat minyak yang panas. Tinggal lagi kalau digoreng ni, goreng ikan bau ikan goreng, goreng ayam bau ayam goreng. Masyitah dan keluarganya digoreng tak bau orang, direbus tak bau ubi rebus, tetapi bauan yang amat wangi. Bauan itu dihidu oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Ini dia maknanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi peluang melihat kebesaran Allah, melihat bukti-bukti kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa ta'ala berakukan perjalanan malam, perjalanan Isra di waktu malam bukan perjalanan yang tiada ertinya, tetapi perjalanan Isra itu Rasulullah dapat melihat bukti-bukti kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bauan haruman yang wangi. Maknanya itu sebagai bukti keredaan Allah kepada Masyitah dan keluarganya yang mempertahankan nilai-nilai iman. Faidatun wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.